Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulakan muka surat yang baru, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala daripada Mushaf Al-Quran. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita, insya-Allah, untuk dulu, kini dan juga selama-lamanya, insya-Allah. Jadi sebelum daripada ini, kita telah memulakan sebenarnya daripada muka surat 348 daripada Al-Quran, dan kita telah berjaya menghabiskannya, alhamdulillah, setiap daripada muka surat. Jadi kepada sahabat-sahabat yang tidak sempat untuk mengikuti ataupun mengambil keseluruhan daripada muka surat tersebut, ataupun ingin untuk merujuk muka surat yang tertentu, insya-Allah boleh bersama-sama ke Facebook kita ataupun juga kepada YouTube yang ada, yang telah kita himpunkan ke semua muka surat Al-Quran tersebut, insya-Allah. Moga-moga dengan usaha kita yang sedikit ini, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita, insya-Allah, memberikan sedikit sebanyak pahala dan juga ilmu, dan juga menjadikan Al-Quran ini tidak lekang daripada kita, tidak berpisah daripada kita, dan kita akan bersama-sama, insya-Allah, cuba untuk mengambil apa yang terdaya, apa yang mampu kita lakukan dalam keadaan kita sekarang ini, dan kita alhamdulillah dapat manfaatkan teknologi ini dengan apa komunikasi yang mudah ini, insya-Allah, untuk kita bersama-sama, walaupun kita berada dalam suasana-suasana yang mungkin keadaan tidak mengizinkan untuk kita bertemu. Jadi alhamdulillah, pagi ini kita akan mulakan daripada muka surat yang pertama daripada Mushaf, insya-Allah, iaitu surah Al-Fatihah. Dan kemudian insya-Allah pada setiap pagi, pada setiap hari, kita akan cuba untuk mengadakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala setiap sesi satu hari, insya-Allah, dan kita akan terus mengikuti muka surat ini, insya-Allah, sehinggalah sampai kepada muka surat 347, insya-Allah. Pagi ini kita akan bersama-sama di surah Al-Fatihah. Surah yang kita baca pada setiap hari sebanyak 17 kali paling kurang. 17 kali. Walaupun mengikut mazhab-mazhab yang tertentu, kemungkinan ada yang tidak mewajibkan kalau kita sekiranya kita sembahyang secara berjemaah. Tetapi mengikut yang standardnya, yang kebiasaannya ialah kita akan membaca surah Al-Fatihah ini sebanyak 17 kali, sekurang-kurangnya jika kita tidak melakukan solat sunat. Kalau kita melakukan solat sunat, of course lah, dia akan menjadi lebih dan seterusnya. Jadi pada hari ini kita akan cuba tengok. Saya akan baskan terutamanya perbincangan ini kepada tafsir Jalalain, satu tafsir yang masyhur yang ditulis oleh dua orang ulama besar di abad yang ke-8, iaitu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Syekh Jalaluddin As-Sayuti, yang mana mereka ni telah bergabung untuk menuliskan tafsir ini, dan mengambil masa yang sangat lama, berbelas-belas tahun untuk menuliskan tafsir ini, dilakukan oleh dua orang syekh ni, sehingga Syekh Jalaluddin Al-Mahalli telah meninggal dunia sebelum dapat menghabiskan tafsir ini. Dan kemudian ianya disambung oleh anak muridnya, iaitu Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Jadi insya-Allah kita akan tengok Allah Subhanahu wa taala telah memulakan surah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan itu adalah pendapat yang mengatakan bahawa Bismillah ini adalah sebahagian daripada Al-Fatihah. Walau bagaimanapun ada yang mengatakan bahawa Bismillah ini bukan satu part daripada Fatihah. Jadi oleh kerana itulah kita mungkin akan jumpa ada setengah-setengah tempat, setengah-setengah mazhab yang tidak wajib untuk membaca surah Al-Fatihah pada ketikaan permulaan sembahyang dan sebagainya. Ada yang membacanya secara perlahan dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan perbezaan di kalangan ulama-ulama fiqh. Tetapi mengikut pandangan mazhab Syafi'i kita, Bismillah ini adalah satu part daripada Al-Fatihah, yang mana jika sekiranya kita tak baca, maka ia boleh membatalkan solat kita.
Jadi kita tengok selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi alhamdu ni merupakan mempunyai alif lam. Alhamdu maksudnya ialah as-sana, maksudnya as-sana iaitu apa, iaitu alhamdulillahi Rabbil Alamin, iaitu segala puji. Mengikut terjemahan kita ialah segala puji, segala apa yang baik, segala apa yang adalah lillahi. Alhamdulillahi. Maksud lillah ini ulama memberikan dua pandangan. Yang pertama maksudnya ialah malikun, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memiliki. Alhamdu artinya semua benda adalah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat kedua mengatakan bahawa alhamdulillahi, lam di sini artinya ialah mustahikun. Mustahikun maknanya hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Allah memiliki dan juga Allah berhak. Segala-gala pujian ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengikut pengajaran yang kita boleh ambil di sini ialah sebenarnya segala-gala nikmat yang kita dapati dalam hidup kita, sebenarnya walaupun kita mengakui, walaupun kita ni tidak mengakui, kita menolak dan sebagainya, tapi sebenarnya ia adalah merupakan milik Allah. Ia hanya dimiliki oleh Allah dan Allah Ta'ala saja yang berhak pada segala alhamdu, segala puji. Jadi kalau puji pun kita puji manusia sebagainya, pujian itu hanyalah puji yang kita katakan sementara, ataupun puji yang sedikit, atau puji yang zahir sahaja, tetapi pada hakikatnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya Ar-Rahman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi ini dalam bahasa Arabnya mempunyai tiga makna. Rabbi mempunyai tiga makna, empat makna. Dalam makna-makna yang besarlah yang diberikan oleh ulama-ulama tafsir. Yang pertamanya, Rabbi ini artinya ialah Malik. Yang keduanya, Rabbi inilah Murabbi. Yang ketiganya, Rabbi ini Al-Mudabbir. Yang keempatnya, ada dari segi bahasa Arabnya, Rabbi artinya As-Sayyid. As-Sayyid ni maknanya tuan. Al-Mudabbir maknanya yang mentadbir. Murabbi artinya yang murabbi, yang menjaga. Yang menjaga maknanya yang membesarkan dia, yang memberi makan dan sebagainya. Al-Malik maknanya yang memiliki. Segala makna-makna ini sebenarnya adalah boleh dipakai di sini kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah sebenarnya yang memiliki segala erti yang ada pada perkataan-perkataan ini. Jadi apabila kita sebut segala puji bagi Allah kerana dialah yang memiliki, kerana dialah yang menjadi murabbi, kerana dialah yang menjadi mudabbir, dan kerana dialah tuan, sayyid kepada al-alamin. Al-alamin ini adalah jamak sebenarnya, iaitu jamak muzakkar salim. Tetapi apa maksud alam? Alam ni sebenarnya ialah apabila kita sebut alam, kita ada khaliq, kita ada makhluk, kita ada alam, kita ada Allah. Allah ni ialah Allah. Kemudian al-alam ni ialah maknanya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut dia alam. Alam ni sebenarnya adalah daripada perkataan alamah yang kita gunakan, iaitu alamah. Alamah ni artinya ialah tanda kan. Jadi tanda apa? Alam ni termasuk semua sekali. Manusia ke, ataupun binatang ke, ataupun tumbuhan ke, ataupun bukit bukau ke, semua tu dipanggil sebagai al-alam. Al-alam. Jadi kenapa dipanggil sebagai al-alam? Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahawa ianya disebut al-alam kerana ia adalah menjadi alamah. Dia adalah menjadi tanda kepada mujid, kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengadakannya. Maknanya apabila ada dunia ni, apabila kita ada melihat binatang, kita ada melihat pokok-pokok, kita melihat manusia, kita melihat segala-gala yang kita boleh lihatlah, maka ertinya itu menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu Wa Taala, adanya penciptanya. Jadi oleh kerana itulah nama dia al-alam. Itu menjadi tanda kepada. Jadi bila kita sebut alam ni, maknanya termasuk alam semua sekali. Alam binatang, alam manusia, alam tumbuhan dan sebagainya. Jadi kalau diikutnya dalam bahasa Arabnya, alam ni makna merangkumkan ada benda yang boleh berfikir, ada benda tak boleh berfikir, ada benda yang kita kata hidup secara zahir, ada yang tak hidup kan. Tetapi kita himpunkan di dalam al-alamin ini digunakan jamak muzakkar salim kerana apa? Kalau ikut dalam tafsir Jalalain dia kata ghuliba. Ghuliba maknanya walaupun dia bercampur, tapi kerana yang paling hebat
daripada segala-galanya itu ialah manusia. Jadi manusia ni berakal, oleh kerana itulah dia gunakan jamak muzakkar salim. Minta maaf lah, ini mungkin kita masuk sikit dalam bahasa Arab dan sebagainya kan. Kemudian sedikit lagi saya nak sebutkan tadi, iaitu Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Allah. Perkataan Allah ni adalah ada banyak perbincangan ulama, adakah perkataan Allah ini adalah perkataan jamid ataupun perkataan mushtaq. Itu pun perbincangan ulama. Jamid ni artinya ialah satu perkataan yang mana yang tak ada berasal daripada mana-mana perkataan. Kalau disebut mushtaq dalam bahasa Arab tu artinya ialah satu perkataan yang lahir daripada satu perkataan yang lain. Maknanya ada asal usulnya. Jadi majoriti ulama yang masyhurnya ialah mengatakan bahawa perkataan Allah ini adalah merupakan perkataan yang alam, isim alam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia mushtaq. Mushtaq ni makna dia berasal daripada perkataan aliha. Aliha ni artinya ialah apa yang dicintai, yang dituruti. Jadi itu aliha. Jadi apabila aliha kemudian datanglah ditambah alif dan lam, jadi al-ilah, macam tu. Jadi kemudian dalam bahasa Arab ni, maka al-i yang kedua tu, al-i itu dibuang. Kenapa? Kerana dia memberatkan, jadi disebut Allah gitu. Jadi i tak ada. Asalnya al-ilah, jadi Allah gitu. Jadi Allah ni adalah isim alam. Isim alam maknanya nama khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan yang lain dalam Asma al-Husna ni, al-Asma'ul Husna, dia ada banyak lagi. Kita ada 99 semua sekali kan. 99 tu semua nama-nama Allah yang lain daripada perkataan Allah adalah merupakan mushtaq. Mushtaq ni ada asal dia. Sami itu makna sami'a, iaitu daripada perkataan mendengar kan. Dan begitulah seterusnya. Jadi kemudian kita sampai kepada alhamdulillah yang kita telah habis ayat yang pertama. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia berhak pujian kerana dia adalah pemilik kepada segala-galanya. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini adalah dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah maksud, dia berasal daripada Ar-Rahmah lah. Ar-Rahmah ni artinya adalah iradatul khair li ahlihi. Maksud itu maksud dari segi bahasa Arabnya, maksudnya lah menghendaki kebaikan untuk orangnya. Jadi maknanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala ni mempunyai sifat Rahman dan juga Rahim. Memang ada perbincangan ulama kan, adakah Rahman ini untuk orang mukmin saja, Ar-Rahim itu untuk orang mukmin dan juga orang kafir dan sebagainya, ataupun terbalik dan sebagainya. Tapi kedua-duanya adalah berasal daripada Rahman, perasaan daripada rahmah, dan juga Rahim juga adalah daripada perkataan rahmah. Ini nak menunjukkan bahawa hubungan ataupun di antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita ni, Allah sebenarnya ialah sangat sayang pada kita. Sebab itulah Allah Taala utuskan Rasul, Allah Taala berikan tanda-tandanya dan sebagainya. Sepatutnya manusia ni dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kasih sayang Allah Taala tu. Jadi banyak sangat yang Allah Taala beri kepada kita dengan memberikan pahala yang banyak. Kalau kita buat satu perbuatan kebaikan, Allah Taala gandakan. Kalau puasa, Allah Taala gandakan. Allah Taala berganda-ganda, kita tak tahu bagaimana gandanya. Kalau kita menderma, Allah Taala gandakan 700 dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat-sangat nak memberi rahmat kepada kita. Seterusnya ialah Allah Taala ni bersifat dengan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Seterusnya Allah Taala kata Maliki Yaumiddin. Jadi Maliki Yaumiddin artinya lah yang memiliki, ataupun ada yang bacaan dengan Malik, iaitu raja. Jadi kedua-dua tu adalah merupakan qiraat yang diterima. Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin. Qiraat kita membaca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya yang memiliki Yaumiddin. Yaum tu hari, ad-din tu ialah ada beberapa makna. Sama ada ad-din ialah agama, ataupun ad-din ialah al-jaza, iaitu pembalasan. Jadi pendapat yang kuatnya mengatakan maksud di sini adalah hari pembalasan. Kenapa Allah Ta'ala tu memiliki hari pembalasan? Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tidak memiliki hari yang selain daripada hari pembalasan? Tidak. Bukan bermakna macam tu. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala di sini nak menunjukkan bahawa pada hari kiamat nanti, pada hari pembalasan nanti, tak ada dah orang yang boleh nak mengaku. Atas dunia ni kemungkinan ada orang mengaku kan. Orang mengaku. Hari-hari dunia ni ada orang mengaku. Orang ni kata dia ni raja, orang ni kata dia ni raja, orang kata dia ni memiliki, orang kata dia ni macam-macam sekali. Ini dia punya kan. Tapi di hari akhirat nanti, tak ada lagi orang yang boleh nak mengaku. Orang semua senyap pada masa tu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum,
Semua senyap. Allah Ta'ala tanya, pada hari ini siapakah? Kerajaan ini milik siapa? Siapa yang menjadi raja pada hari ini? Siapa yang memiliki pada hari ini? Limanil mulkul yaum. Kerajaan milik siapa hari ini? Semua orang senyap. Patah dunia ni macam-macam orang mengaku kan. Jadi Zahir itu dalam tafsir jalan lain dia katakan, kerana la mulka zahiran fihi fil yaumil qiyamah. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala sandarkan pada hari kiamat ni, Allah Ta'ala kata Malik Yaumiddin. Dia memiliki hari ad-din, iaitu hari pembalasan. Jadi konsep pembalasan ini satu benda yang sangat penting lah bagi seorang Muslim, bagi seorang, kerana apa kan? Kerana ada pembalasan itulah maka kita ni beramal atas dunia ni. Pembalasan tu dalam bentuk syurga, dalam bentuk nikmat, dalam bentuk macam-macam lah kan. Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita ni orang yang beriman. Seterusnya Allah Ta'ala kata, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi apa maksud sini? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ertinya ialah dari segi balarahnya, balarah bahasa Arabnya, kalau orang Arab dia boleh bercakap dia boleh kata, kalau dia nak kata saya menyembah sesuatu, jadi dia boleh kata na'buduka. Na'buduka artinya kami sembah engkau. Artinya kami sembah engkau. Tetapi dalam ayat ini dia tak kata na'buduka, dia kata iyyaka na'bud. Iyyaka di depan, na'budu kemudian ka dah tak ada dah. Jadi ka tu dah berada di depan dah ditarik ke depan. Jadi iyyaka na'budu. Dia sangat-sangat berbeza di antara na'buduka dengan iyyaka na'bud. Kalau kita kata na'buduka artinya ialah kami sembah engkau. Jadi dia tidak menafikan bahawa kemungkinan juga di samping kami sembah engkau, kami sembah juga benda-benda lain. Sebagaimana orang kafir Quraisy, mereka ni bukannya tidak mengenal Allah. Mereka ni bukannya tidak menyembah Allah. Kan? Mereka sembah Allah juga, tetapi dalam masa yang sama, mereka juga menyembah benda-benda yang lain. Mereka menyembah juga Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan juga berhala-berhala yang banyak di keliling mereka. Jadi sebab itulah bila kita kata iyyaka na'bud artinya hanya engkau. Iaitu kita menyembah Allah Ta'ala saja dan kita tidak menyembah apa yang lain selain daripada Allah. Itu maksud iyyaka na'bud, dan begitulah juga kemudian tu iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau saja kami minta pertolongan. Artinya kita tak boleh minta pertolongan kepada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu kesimpulanlah, maknanya dari segi balarahnya, dari susunan perkataan itu nak menunjukkan bahawa ianya mempunyai keistimewaan. Sebab itulah inilah kepentingan bahasa Arab kan. Kehebatan bahasa Arab, maknanya dia susunannya, perkataan-perkataan yang digunakan, dia merefer kepada satu perkara. Cara bentuk dia tu kan. Itu nama dia balarah lah yang tidak ada kemungkinan dalam bahasa-bahasa lain, yang tidak boleh lawan lah. Di samping kehebatan bahasa Arab ni, lamanya bahasa Arabnya kan, sejak beribu-ribu tahun lagi dia tidak berubah kan. Sejak daripada kaum Ad, sejak daripada kaum Samud dia itu tidak berubah. Itulah bahasa yang digunakan sampailah sekarang. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah kata, iaitu kita baca, kita akan berkata bahawa hanya engkau kami sembah, na'bud, memperhambakan diri. Minta maaf, bukan perkataan sembah. Kadang-kadang kita ni, bila kita sebut perkataan sembah ni, kita ingat sembahyang sahaja. Tak kan? Maksudnya ialah, kehidupan kita ni adalah untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu na'bud. Kemudian yang kedua tu nasta'in. Nasta'in ni ialah talabul isti'anah ataupun talabul ma'unah. Talabul ma'unah. Kenapa disebutkan talabul ma'unah di sini? Ada dua perkara sini. Yang pertama al-ibadah. Tadi kita telah jelaskan sikit kan. Kemudian untuk mencapai ibadah ini, maka kita perlukan pertolongan. Jadi oleh kerana itulah perkara yang penting dalam hidup kita ialah al-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi untuk mencapai ibadah ini, kita perlukan kepada al-ma'unah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah maka kata dua perkara, iaitu al-ibadah dan juga al-ma'unah mestilah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang patut kita minta. Seterusnya ialah itu menggambarkan sebenarnya ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tanggungjawab kita ialah sebagaimana dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
Aku tak ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan untuk liya'budun, untuk memperhambakan diri, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat yang ke-6 ayat yang ke-6 insya-Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ihdinas siratal mustaqim. Doa kita. Sekarang ni doa kita kan. Kalau yang tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah merupakan menyatakan ketundukan kita kepada Allah, pengakuan kita. Hanya engkau. Kemudian sampailah kepada ayat yang seterusnya, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita kata, ya Allah, berilah petunjuk kamu kepadaku. Ihdina artinya tunjukkanlah aku. Jadi perkataan ini daripada perkataan hidayah. Perkataan hidayah. Hidayah itu adalah masdar yang kata terbitan daripada ihdina. Ihdina itu adalah fi'il amar dalam bahasa Arabnya. Jadi hidayah ni ada dua jenis. Ada dua bentuk hidayah. Yang pertama dipanggil hidayatul irsyad. Yang kedua dipanggil hidayatul taufik. Hidayatul irsyad dan yang kedua ialah hidayatul at-taufik. Jadi apa perbezaan di antara kedua ni? Perbezaannya ialah perbezaan hidayatul irsyad ni ialah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tunjukkan kepada kita. Tunjukkan apa? Tunjukkan mana benar, mana yang salah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna al-ijtinabah. Jadi kedua-dua tu iaitu yang pertama tu al-irsyad tu artinya apa? Iaitu kita minta kepada Allah supaya Allah Taala tunjukkan, supaya kita ni nampak kan. Nampak yang benar, nampak yang salah. Itu yang pertama lah kan itu nama dia al-irsyad. Yang keduanya ialah nama dia hidayatul at-taufik. Hidayatul taufik ni ialah kita minta kepada Allah supaya Allah Taala ni kan berikan kepada kita ni keinginan mudah untuk mengikut kebaikan tu. Jadi kalau kita baca doa tadi yang saya baca tadi kan, Allahumma arina tu tunjukkan. Kemudian yang kedua tu warzuqna al-ittiba'ah. Dah tunjuk tu, sebab kadang-kadang ada orang kan dah nampak dah tapi dia tak nak ikut. Tak ada rasa nak ikut. Itu maknanya tak ada al-taufik. Dia dah ada al-irsyad. Jadi kita minta kepada Allah ni dua-dua sekali. Dalam ayat ni dalam ihdinas siratal mustaqim ni ialah kita minta supaya Allah Taala tunjukkan kepada kita mana benar dan juga mana salah, dan kemudian berilah kepada kita ni supaya kita ni ada keinginan untuk mengikuti kebaikan tersebut. Bukan hanya melihat saja, bukan hanya tahu saja kan, betul dan juga salah kan. Jadi itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu al-hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita irsyad kan. Allah Taala berikan kepada manusia ni ar-rasul rasul-rasul sejak daripada Nabi Adam kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul-rasul diutuskan, dan kemudian Allah Taala mengutuskan pula, menurunkan pula kitab-kitab. Jadi semua tu ar-rasul, al-kutub, yang kitab-kitab tu semua tu adalah merupakan, kita panggil dia sebagai hidayah juga, tapi hidayah tu hidayatul irsyad. Tapi ramai tak orang mengikuti. Tak ramai orang mengikuti kan. Qalil sedikit saja yang mengikuti hidayah tersebut. Jadi yang mendapat taufik itu sedikit saja. Tapi irsyad tu diberikan kepada semua manusia. Jadi kita minta kepada Allah dua-dua kan. Tunjukkan yang benar, rasa ingin untuk mengikuti yang benar tu. Jadi dua irsyad, dua hidayah. Jadi kita minta ihdina, apa yang kita minta? As-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itu artinya adalah Islam. Kemudian seterusnya siratal lazi, explanation lagi kan dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil badal. Badal artinya ialah dah sebut dah tadi ihdinas sirat. Sirat bagaimana yang dikatakan mustaqim tu? Yang lurus tu bagaimana yang lurus tu? Jadi yang lurus tu ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kan, iaitu yang diberikan, orang-orang yang diberikan an'amta alaihim. Yang baca dengan ta, jangan baca dengan tu Baca dengan ta, artinya engkau berikan. Yang kau beri nikmat kan. Maknanya apa kau beri ni itu nikmat kan. Jadi secara tidak langsung sini kita boleh faham, iaitu nikmat yang terbesar yang Allah Taala berikan kepada manusia ni ialah nikmat al-iman dan juga nikmat al-Islam. Kalau tak adalah kita sebut an'amta, engkau memberi nikmat kepada mereka. Siapakah yang termasuk dalam golongan orang yang diberi nikmat ini? Disebutkan dalam ayat yang lain, di tempat yang lain, iaitu 4 golongan. Yang pertama sekali an-nabiyyun. Yang keduanya adalah as-siddiqun. Yang ketiga adalah asy-syuhada, dan kemudian yang keempatnya ialah as-solihun. Jadi
orang-orang soleh. Jadi para nabi, para orang siddiq, iaitu seperti Abu Bakar As-Siddiq dan juga lain-lain, dan kemudian asy-syuhada, syuhada orang yang mati syahid, dan kemudian yang keempat ialah orang-orang yang soleh. 4 golongan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang mendapat an'amta alaihim, mendapat nikmat. Jadi moga-moga Allah Taala jadikan kita sebahagian daripada mereka ni, insya-Allah kan. Jadi Nabi memang tak boleh kita kan, sebab Nabi dah habis kan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi insya-Allah kita ada peluang untuk menjadi sama ada as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihun. Insya-Allah kan, boleh insya-Allah. Minta doa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga kita. Jadi itu yang kita minta kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian Allah Taala sebutkan apakah golongan-golongan yang kita tak mahu ni. Jadi kita minta setiap hari kan, setiap hari 17 kali ni kita minta kepada Allah, janganlah jadi daripada golongan ni. Janganlah jadi daripada kelompok-kelompok ni. Kelompok apa yang kita tak nak ni? Iaitu ghairil maghdubi alaihim. Ghairi maknanya tidak. Al-maghdub maknanya yang dimurkai, yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-maghdub alaihim. Jadi ulama-ulama hampir sepakatlah mengatakan al-maghdub alaihim sini ialah orang-orang Yahudi. Kerana orang Yahudi ni memang Allah Ta'ala sangat marah kepada mereka ni. Mereka ni buat macam-macam perangai, membunuh Nabi-Nabi dan sebagainya. Mereka menyeleweng, mengubah kitab-kitab kan, mengubah kitab Taurat mereka dan sebagainya. Jadi kita minta, kita tak nak ikut ni. Ya Allah, janganlah bagi kami ni ikut yang tu. Kemudian ayat yang terakhir, waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Orang yang sesat ini maksudnya ialah orang-orang Kristian dan juga lain-lain yang sama dengan mereka, yang mereka sesat lah. Tapi maksud di sini secara khusus, secara itunya ialah orang-orang yang orang-orang Kristian. Jadi kita ada 2 kelompok sini yang kita minta pada setiap kali kita sembahyang, walaupun tak sebut nama secara khususnya, tetapi maghdub dan juga al-dallin ni ialah yang kita tak nak ikut. Ya Allah, janganlah bagi kami ikut orang-orang yang macam ni, orang-orang ni kan. Tapi inilah mungkin apa yang berlaku pada kita pada hari ini. Kita tengok kan, sebahagian daripada orang Islam sendiri mengikut kelompok-kelompok ni, secara tidak sedar ke, secara tak faham ke, secara tak apa. Jadi kita peringatkan, kita baca surah ni pada setiap hari, kita baca ayat ni pada setiap hari, tapi tiba-tiba kita mengikut, kita mengikut cara-cara yang dibuat oleh orang kafir, orang Kristian, orang Yahudi dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang sepatutnya tak berlaku kan. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Nabi kata, kamu akan mengikuti jejak langkah orang-orang mereka ni. Mereka sebelum-sebelum daripada kamu kan. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Nabi kata, sehingga kalau kamu masuk pun, kalau mereka ni masuk ke dalam lubang biawak pun, kamu akan masuk. Ertinya lubang biawaknya, ertinya buat benda yang tak logik pun, benda yang tak ada manfaat pun, kamu akan ikut juga. Jadi sahabat-sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Adakah al-Yahud wan Nasara? Sahabat bertanya, mereka tu siapa? Yahudi Nasara ke ya Rasulullah? Nabi SAW kata, faman. Siapa lagi? Makna siapa lagi kalau tak 2 grup ni? Jadi yang berlaku sekarang itulah kan, di keliling kita tengok kan, sama ada melalui movie ke, sama ada melalui internet ke, sama ada melalui apa-apa pun kan, mereka ni telah menyerang lah kita kan, dan kita terikut kan. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memeliharalah kita daripada perkara-perkara ini. Satu perkara yang cantik lah di hujung ayat ini yang saya nak sentuh juga ialah sebelum kita tamat pada sesi Al-Fatihah kita pada pagi ini, muka surat yang pertama kita pada pagi ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, yang pertama disebut ghairi, kemudian disebut wala. Maknanya ada sekali lagi diulang wala. Dah disebut ghairi. Kalau ikutnya dari segi bahasa lah, kita katakan, kita boleh katakan ghairil maghdubi alaihim waddallin. Tak perlu ada la lagi. Kenapa perlu ada la lagi? Artinya cukuplah kalau disebutkan ghairil maghdubi alaihim waddallin. Wa maknanya tak ada la. Kalau sebut wa maknanya dan, maknanya janganlah, maknanya bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan orang yang sesat. Kalau ikutnya macam tu kan, dah cukup. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sekali lagi la. Kenapa? Kerana dia ada manfaatnya di sini kan. Manfaatnya dari sudut apa? Iaitu tanpa adanya la, kalau tidak ada la di situ, dia akan membawa erti macam ni. Iaitu maknanya kita ni boleh ikut jika sekiranya jalan itu ialah jalan yang gabungan di antara dua. Maknanya kalau Yahudi dan Nasrani itu yang tak boleh ikut. Tapi kalau salah satu boleh ikut, itu kalau tak ada la. Jadi adalah artinya apa? Iaitu salah satu tak boleh ikut. Apa tak lagi kalau dua? Artinya
kalau dilakukan adalah cara Yahudi dan Nasrani, tak boleh ikut. Cara Yahudi saja pun tak boleh ikut. Cara Nasrani saja pun tak boleh ikut. Maknanya satu pun tak boleh ikut, apatah lagi dua. Itu pentingnya adanya perkataan la itu dalam bahasa Arab di dalam surah Al-Fatihah ni. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah. Moga-moga kita dapat manfaat daripada surah Al-Fatihah ni, daripada muka surat pertama Al-Quran ni yang kita baca pada setiap hari. Saya tak sebut beberapa perkara lagi, insya-Allah, yang mana sahabat-sahabat insya-Allah boleh refer, boleh baca sendiri, iaitu seperti nama-namanya, fadilatnya dan sebagainya. Kita akan ambil secara umum saja, iaitu tadabbur untuk kita, daripada kita faham daripada Al-Fatihah pada hari ini, sedikit-sedikit tafsiran secara ringkas daripada tafsir jalan lain dan juga tafsir Al-Wasit, dan sedikit-sedikit pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah, daripada muka surat 1 ini, insya-Allah. Dan kita akan bersama-sama lagi insya-Allah di muka surat kedua dan seterusnya dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik.